Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini kita juga memilih satu lagi isu ataupun topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan mungkin ramai di antara kita sudah pun mengetahui bahawa Ops Selamat ke-19 telah pun dilancarkan pada 13 hari bulan yang lalu di Air Keroh di Melaka, dan bermula hari ini iaitu sehingga 18 Januari sehinggalah 27 Januari 2023 Ops Selamat dikuatkuasakan sebenarnya, dan tema yang dipilih juga sebenarnya cukup menarik, iaitu rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Dan inilah isu yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan izinkan saya mungkin terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada Superintendent Foo Check Sing yang merupakan Superintendent Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Jadi Tuan, apa khabar? Terima kasih Dato'. Kita dapat bersama khabar lagi. Baik, terima kasih. Oh ya, sebelum saya lupa tadi, Tuan, dalam perjalanan ke studio ni, saya sempat jugalah merangka satu pantun. Ui, dahsyatnya. Hebat, Kerana Dato', saya tahu hebat. Tuan suka meminati dan meminati ya. pantun sebenarnya. Jadi Tuan kena dengar pantun saya ni. Silakan Dato'. Tak sabar menunggu hari Minggu, cahaya tahun baru Cina sudah menyala. Wow. Lama juga Ruang Bicara menunggu, akhirnya dapat bersama semula. Oh, terima kasih Dato'. Terima kasih. Kali terakhir bila kita bersama sebenarnya, Tuan? Tahun lepas? Dah lama dah. Memang tahun lepas, masa pandemik, masa COVID, masa PKP. Kita datang cerita untuk PKP. So kali ni kita cerita, semua tentang keselamatan. Baguslah. Terima kasihlah kepada pihak bernama, Dato'. Ya. Kerana sentiasa menjadi orang kata jambatan antara polis dengan masyarakat, supaya pihak polis, atau bukan saja pihak polis, tapi rata-rata agensi untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. So terima kasih pihak bernama, teruskan usaha murni ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada anda yang sedang mengikuti program ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Lontarkanlah apa saja persoalan berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini, dan sudah pastilah saya percaya Superintendent Foo Check Sing bersedia sebenarnya untuk menjawab apa saja persoalan yang ingin anda ketahui sebenarnya. Baiklah. Mungkin sebagai pendahuluan kita nak bercakap tentang Ops Selamat itu sendiri. Ada yang melihatnya ianya bukan saja menitik beratkan tentang keselamatan pengguna jalan raya. Betul. Khususnya, tetapi Ops Selamat juga turut sebenarnya membabitkan keselamatan harta benda. Jadi mungkin Tuan boleh panjangkan sedikit tentang Ops Selamat kali ini. Okey. Apa kata Datuk Kang izin kita cerita tentang sejarah dia ni? Ya, sebab silakan. kita tahu dari mana punca dia, asal dia. Okey, so pergi pasar memberi pria. Salam sejahtera, salam ceria. Okey, begini tu. Kalau kita hendak lihat ya, sejak tahun lebih kurang 1990-an masa tu, cawangan trafik khususnya, dulu masa tu belum lagi jabatan, kita panggil cawangan trafik khususnya, telah melancarkan, kita panggil opacak. Okay. Mengapa lancarkan opacak? Kerana didapati bahawa punca utama berlakunya kemalangan adalah kerana faktor manusia, sikap manusia. Jadi ketua pucuk pimpinan masa tu terfikir, rata-rata bila nampak penguatkuasa mereka akan mematuhi peraturan. Sebab apabila mematuhi peraturan secara tidak langsung dia dapat mengurangkan kemalangan. Dan kurangnya kemalangan maka kurangnya kecederaan, kurangnya kemalangan maut terutamanya lah, kehilangan nyawa di atas jalan raya. Kita rasa rugi ya. Kita ni bagai orang kata apa, begitu ramai orang-orang yang boleh berjasa, berbakti kepada negara, tapi mereka hilang nyawa di atas jalan raya. So sayang. Jadi orang demikian, pucuk pimpinan polis masa tu dia terfikir, okey, apa kata kita letakkan polis di sepanjang jalan
terutamanya di kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan, supaya bila orang nampak polis, jadi mereka akan patuhi peraturan, kurangkan kelajuan. So masa tu dikenali sebagai opacak. Oh, ya. Nak kata kesian tu, kesian jugalah. So, masa tu saya pun di trafik Kuala Lumpur. So kita letaklah orang dekat sepanjang even dekat Lebuh Raya pun kita letakkan orang. Memang penuh pada tahun pertama, kurang peralatan, payung semua tak ada. So memang mereka terpacak lah di atas jalan raya, memang nampak dengan jelas. Memang tujuan untuk dinampak. Kemudian lepas tu dia pergi pula dah ada payung, tahun-tahun berikutnya dah ada payung, lebih selesa sikit. Kemudian ditukar pula kepada nama Opsikap. Sebab tujuannya sebab kita nak ubah. Dia nak ubah manusia supaya patuh, kenalilah sikap sendiri untuk kita patuhi. Dan sedar tentang sikap, dan sikap kita terhadap pemanduan sangat penting apabila kita menggunakan jalan raya. So daripada situlah kita kata perkembangan opacak, opsikap sampailah sekarang kepada opselamat. Mengapa opselamat ni dipilih nama? Kerana dia merangkumi orang kata satu platform ataupun satu pelancaran operasi yang sangat bermakna dan bermanfaat. Dia macam holistik. Mengapa katakan holistik? Sebab dia tidak cerita pasal keselamatan jalan raya saja. Dia cerita tentang keselamatan harta benda. Itulah sebab kita kata rumah selamat sampai ke destinasi. Jadi itulah perkembangan dia. Jadi bagi kami PDRM, kami sangat bangga kerana kita panggil Opselamat ni mendapat sambutan yang sangat bagus. Sebelum-sebelum ni kita lancarkan Opselamat pada ketika hendak kita mengenakan tarikh penguatkuasaan sebagaimana Datuk cerita tadi. Tapi kali ni dilancarkan lebih awal. Mengapa dilancarkan lebih awal? Sebab kita kena lihat apabila mulanya pelancaran, kan? Jadi agensi-agensi lain semua pun mula bekerjasama. Sebenarnya mereka perancangan untuk bekerjasama sebelum, tetapi maknanya mereka juga mengatur gerakan secara aktif sumber-sumber yang ada pada agensi masing-masing. Kerana apabila kita dapat, kita kata leverage, kita menggunakan kerjasama integrasi antara agensi, masing-masing mempunyai kekuatan, masing-masing mempunyai kepakaran, masing-masing mempunyai logistik yang berbeza. Jadi apabila kita gabungkan semua ini, secara tidak langsung kita dapat, orang kata apa, satu semangat yang bersatu, di mana kita sama-sama memikir dan menitik beratkan keselamatan. Jadi kita harap semangat tu dirasai oleh orang ramai. Sebab rata-rata tahu kan, Datuk, kita sedar bahawa kita tahu rata-rata dari dulu kala dah kita dah tahu punca utama kemalangan sikap. Tapi mengapa kejadian ni kemalangan masih berlaku, kemalangan masih tinggi? Sebab itulah dia sikap. Jadi kita tidak dapat nak elakkan. Cuba kita kadang-kadang kita fikir balik. Macam merokok lah katakan. Kita pun tahu merokok membahayakan kesihatan, tapi kita tetap merokok. Walau bagaimanapun, ketika macam contoh waktu berpuasa, even Chinese pun ada berpuasa juga. Waktu kita pergi sembahyang, kan, kita dapat hentikan merokok. Jadi itu maknanya ini ialah sikap di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi secara tidak langsung kita ingin semangat yang ada pada integrasi antara agensi-agensi, kerjasama antara agensi, semata-mata hendak memastikan keselamatan pengguna ni dapat dirasai oleh pengguna supaya mereka sama-sama nak mengubah. Bila tuan cakap tentang sikap, tuan, ini juga satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Kadang-kadang saya nak dapat pandangan ikhlas silakan, tuan. Silakan. Sikap kita, sikap manusia lah, ada sikap pengguna jalan raya. Kita bercakap dulu tentang keselamatan jalan raya. Silakan. Ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang sebelum dia memandu, sikapnya berbeza ketika berada di luar dan ketika berada di sebagai pemandu, tiba-tiba sikapnya itu berubah. Apakah ini perkara biasa bagi seseorang sebenarnya, ataupun apa silapnya? Di mana silapnya, tuan? Saya tidak kata silapnya sebab saya tak tahu macam dari mana saya nak kaji pun saya tak tahu. Tapi kenyataan ni betul, Datuk. Sebab saya pun pernah sendiri. Saya lihat kita selalu ingatkan orang pengguna jalan raya terutamanya, sebelum kita mulakan perjalanan kita baca doa dulu.
Lepas baca doa, lepas tu kita mulakan perjalanan. Tapi tiap-tiap kali kita baca doa ni, kita ingatkan pengguna-pengguna tak kira agama ya. Kita bacalah doa, mana yang paling penting ikhlas. Bila doa kita ikhlas, sepatah ayat pun cukup. Moga perjalanan saya selamat. Itu sepatah ayat pun sudah memadai. Janji ikhlas, jadi sampailah. Cuma doa yang ikhlas ni kena sertakan dengan sikap. Dengan pemanduan yang betul. Katalah kita baca doa sampailah bermuka-muka surat, sementara tunggu kereta nak panas pagi-pagi, panaskan enjin tu 3 minit, kita pun baca doa 3 minit, tapi cara pemanduan kita gila-gila tak patuhi peraturan, itu pun tak betul. Memadai kalau baca doa setakat sepotong ayat, moga selamat saya sampai ke destinasi, tetapi amalan kita terhadap pemanduan sampai ke destinasi dengan mematuhi peraturan, itu setidak-tidaknya mencapai objektif. Maknanya kita ada doa dan kita ada usaha. Itulah sepatutnya. Tapi bila Datuk kata mana silapnya, mungkin Datuk, sikap pemanduan kita ni mempunyai kita kata reaksi kita, tindak balas kita terhadap sikap pemanduan orang lain. Marah. Kita mudah marah. Itulah sebab kita selalu ingatkan, bila memandu tu, kita dengar muzik lah, relax. Kita kata kita enjoy the ride. Mengapa kita enjoy the journey? Sebab kita beli sebuah kereta bukan mudah, bukan mudah dan bukan murah. Mahal. Betul. Mahal. Kan? Macam kita kalau kat rumah kita hendak beli alat-alat muzik, orang kata apa, stereo, muzik yang radio yang set yang mahal-mahal kan, equalizer, amplifier semua untuk menikmati muzik. Tapi mengapa kereta kita beli mahal-mahal, kita tidak mau menikmatinya? Itulah sebab kita nasihatkan orang, cuba kita menikmatinya. So dalam pemanduan tu kan, kita dengarlah muzik-muzik yang elok yang kita suka. Tak ada orang akan ganggu kita kan. So jangan biarkan reaksi orang lain tu memberi kesan kepada kita. Sebab begini, apabila kita memandu, contoh orang memandu cara tak betul, kita pun marah, kita pun cara apa, ingat kamu je boleh mandu macam tu, saya pun boleh. Ingat ayat yang selalu dengarkan, kadang-kadang tak tekan, ingat kamu saja bayar road tax, saya pun bayar road tax. Tolong bro. bukan sebab bayar road tax tu menjadi alasan untuk kita tidak mematuhi peraturan. Bayar road tax tu ialah sebenarnya untuk kita mengadakan satu perkhidmatan kualiti jalan raya yang lebih bagus untuk semua. Jadi orang lain pandu tak ikut peraturan, jangan kita terikut-ikut. Kalau boleh orang tak patuhi peraturan lalu lintas, tapi kita patuhi, kita sudah menang. Tapi orang tak patuhi peraturan pun kita terikut-ikut, maknanya kita dah kalah. Dan paling penting ni, para penonton ni, penonton yang setia ni, cuba kita fikir macam ni lah, mudah. Kalau kita hendak belajar berenang kan, Datuk, kita bacalah buku A sampai Z, muka pertama sampai muka terakhir. Kalau kita tak pergi ke kolam tu, tak minum air, tak bolehlah kita tahu berenang. So memang betul kita kata belajar dari pengalaman. Tetapi untuk kemalangan, jangan belajar dari kemalangan. Sakit. Ada ke kita bawa kereta pergi langgar, sakit. Aduh sakit. Kita jangan terlibat dalam kemalangan. Jangan. Betul. Dalam konteks kemalangan jalan raya, kita belajar daripada pengalaman orang lain. Apabila kita melihat orang lain jadi mangsa kemalangan, terlibat dengan kemalangan, sakit, cedera, masuk hospital, kita pergi melawat. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Secara tidak langsung kita ambil iktibar daripada pengalaman orang lain supaya kita tidak menjadi seperti dia. Okey, kalau kita bercakap tentang perayaan Tahun Baru Cina yang akan kita sambut hujung minggu inilah. Dikatakan bahawa di jalan raya, di lebuh raya khususnya, mungkin akan ada lebih 3 juta kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya, yang akan menggunakan jalan raya. Jadi apakah Datuk ataupun Tuan melihat bahawa ini satu risiko yang harus difahami oleh masyarakat, yang harus dilihat secara serius, dan mereka juga harus membina semula satu kekuatan diri yang luar biasa sebenarnya. Sangat perlu. Betul Datuk. Memang kita perlu. Sebab kita kena lihat pencapaian objektif sebenarnya. Sebab ramai orang pernah tanya saya, kita selalu orang sembang, op pacak, op sikap, op selamat sampai sekarang macam ni, berjaya ke? Jom kata berjaya ke? Tapi saya nak bagi tahu terus terang lah para penonton semua, op sikap ni berjaya, op selamat berjaya. Itulah sebab kita hendak lakukan. Kita hendak laksanakan setiap tahun, setiap kali ada musim perayaan, kita hendak laksanakan op selamat ni. Kerana dia berjaya. Tapi mengapa orang kata tidak berjaya? Sebab mereka lihat bahawa kadar kemalangan makin tinggi.
Kerana kita hendak bayangkan, betul Datuk cakap, apabila jumlah kenderaan bertambah di atas jalan raya, secara tidak langsung kalau kita melihat kebarangkalian, patutnya kemalangan juga bertambah. Tetapi tidak begitu. Maknanya senario-nya ialah kadar pertambahan jumlah kenderaan di atas jalan raya ialah 3 kali ganda pada hari biasa. Hari raya 3 kali ganda hari biasa. Tetapi bersyukur kita, jumlah kemalangan tidak naik 3 kali ganda. So itu secara tidak langsung maknanya Op Selamat berjaya. Dan satu lagi yang berjaya yang kita kena lihat di sebalik Op Selamat ni, iaitu gabungan semua agensi bekerjasama ke arah pencapaian satu matlamat, iaitu selamatkan orang, selamat sampaikan ke destinasi, supaya sama-sama kita dapat meraihkan perayaan. Kali ini Tahun Baru Cina, besok kita akan raya Aidilfitri. So biar semua orang dapat menikmatinya, dan itulah keunikan dan keindahan kita dekat Malaysia. Walaupun kita tahu Tahun Baru Cina perayaan untuk kaum Cina, tetapi rakyat Malaysia ni tak kira bangsa, sama-sama kita meraihkan. So itulah keindahannya, keindahan kepelbagaian kaum kita. So sama-sama kita nak nikmati, sama-sama kita harap, sama-sama kita dapat raihkan bersama-sama. Dan kita tidak mahu sebarang orang kata apa, perkara yang tidak elok berlaku. Betul. Kadang-kadang secara peribadi pun kadang-kadang saya merasa kecewa lah ketika memandu untuk menggunakan lebuh raya sebagai satu contoh yang baik lah. Sikap pemandu kita masih lagi kadang-kadang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan sebenarnya. Jelas. Jadi jelas. Kenapa sikap seperti ini masih wujud sebenarnya? Apakah mereka tidak sabar untuk menunggu kalaulah berlaku jam yang panjang dan sebagainya? Apa lagi yang sebenarnya yang itu bermain? Itu salah satu sebenarnya, Datuk. Itu salah satu. Satu lagi yang kita dapat sebenarnya pelbagai faktor. Sikap marah, tak puas hati, semua ada. Tapi lagi satu faktor ialah kita boleh cakap macam ni boleh kata bukan kelakar. Jawapannya macam kelakar, tetapi itulah pernah orang bagi tahu. Kadang-kadang dia orang kata, dulu kami dekat trafik kan, kita nak sama orang, cik, tak berhenti di lampu isyarat merah. So anggota tahan. Cik, tahu tak apa salah apa? Tahu. Lepas tu kita cakap, kamu tak berhenti di lampu isyarat merah. Ya, kamu tak nampak ke lampu tu merah? Saya nampak lampu tu merah, saya tak nampak, cik. Kita pun gelak. Jadi maknanya nak lihat polis baru dipatuhi peraturan. Itulah sebab bermulanya Op Pacak dari dulu. Kita nak biar orang nampak. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan kita saman, tujuan kita menonjolkan penguatkuasaan ialah supaya orang nampak dan setidak-tidaknya patuhi peraturan jalan raya. Tapi mengapa sikap ini jadi isu? Sikap ini jadi isu, kita boleh lihat kemungkinannya. Kita nak, jadi di sinilah izinkan saya merayu kepada para ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak, guru, semua yang dewasa. Semua yang dewasa, semua yang telah mempunyai lesen memandu. Kita hendak mengadakan satu generasi selepas kita ni supaya mematuhi peraturan jalan raya. Jadi kita sendiri kena tunjukkan contoh. Sebab kadang-kadang kita lihat Datuk, cikgu JPJ masa kita ambil lesen, semua kita dah ajar untuk ikut peraturan. Tapi bila dia duduk sebelah bapa ke siapa-siapa memandu, mereka tak patuhi peraturan. Jadi dalam diri kanak-kanak ni dia rasa confused. Cikgu kata memandu kena pakai tali pinggang keledar. Tapi tak pakai. So dia pun confused, dia pun keliru. So apa dia? Jadi secara tidak langsung benda ni jadi satu amalan. Amalan yang tidak sihat, dan lama-lama dia jadikan satu sikap pula. So itulah sebabnya kalau boleh kita mintalah bermula dari diri kita. Tak payah kita tunggu, tak payah kita nak tuding kepada siapa-siapa. Diri kita. Kita patuhi peraturan lalu lintas. Orang lain tak patuhi, itu orang lain punya pasal. Orang lain bayar road tax, kita pun bayar road tax. Betul, sama-sama kita bayar. Orang lain tak fikir tentang keselamatan, tapi kita fikir tentang keselamatan. So itu sepatutnya. Okey, Tuan, kita akan berehat dulu buat cepatnya masa berlalu. Dah satu sesi. Tapi banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan nanti. Dan saya ingatkan lagi kepada anda, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini, jangan lupa guna dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi nombornya, 0326979767, 0326979768. Kita lihat dulu, kembali semula ke ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan sebenarnya dan juga penting, iaitu Ops Selamat Kesedaran dalam komuniti. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Superintendent Fuchek Singh, iaitu Superintendent Koordinasi Sumber Sokongan di Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman. Baiklah, kadang-kadang ada juga rakan-rakan yang suruh saya bertanya sebenarnya. Silakan, Datuk. Ketika berada di lebuh raya khususnya lah, ada yang kenderaan-kenderaan yang mungkin secara sengaja melanggar peraturan-peraturan jalan raya, kadang-kadang menggunakan lorong kecemasan misalnya. Betul. Ada yang mengatakan bahawa kita boleh mengambil gambar kenderaan-kenderaan yang melanggar peraturan lalu lintas ini dan kemudiannya boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa, kepada PDRM. Boleh ke sebenarnya, Tuan? Okey, begini, Datuk. Perkara ni pernah dilakukan oleh pihak JPJ sebenarnya sebelum ni. Jadi tujuannya ialah supaya pengguna-pengguna jalan raya yang lain apabila melihat kesalahan, kita ambil gambar dan kita boleh hantar kepada pihak JPJ masa tu. Oh, itu di bawah JPJ. Di bawah JPJ. Tetapi isu timbul, Datuk. Sebab kita kena tahu, apabila kita menceritakan kesalahan seseorang, bila kita mempamerkan bukti, tetapi kadang-kadang sekiranya ada berlaku orang yang kenderaan yang kita katakan salah laku tu, tapi ada yang pihak yang tidak mengaku. Jadi orang yang bagi gambar, dia kena tampil ke hadapan untuk meyakinkan bahawa gambar ini adalah gambar yang saya beri dan gambar ini adalah gambar tulen. Sebab ini adalah genuine, sebab ini ada keterangan. Kita tidak mahu ada orang ambil gambar tapi ubah nombor kenderaan. Jadi kita sebagai orang yang memberi maklumat, yang menyampaikan maklumat, menyediakan gambar tersebut, apabila ada berlaku sebarang pertikaian, kita kena tampil ke hadapan untuk memberi keterangan. Jadi apabila sampai kepada waktu sedemikian, ramai yang tidak sanggup untuk datang ke hadapan. Walaupun dia tahu gambar tu memang gambar betul, dia tak buat apa-apa pindaan pun, tetapi dia rasa macam buang masa dia lah, kena hadir mahkamah lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang semua, jangan fikir macam tu. Apabila kita diberi peluang untuk untuk dah nampak orang buat salah, kita dapat sampaikan kepada pihak berkuasa, sangat bagus. Sebab kita ingat, pihak berkuasa, tak kira polis ke mana-mana agensi penguatkuasaan sekalipun, kita tidak dapat berada di setiap inci dalam negara kita. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang tempat yang tak ada pihak penguasaan, orang akan melakukan kesilapan. Kebetulan kita ada, kita ambil gambar, kita cubalah sampaikan. Niat kita kena betul. Kita jangan ingat, Allah ini susah lah, nanti orang marah kat saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau nak fikir marah, polis selalu tangkap orang, dia semua marah kat polis juga. Tapi mengapa? Tapi ini tugas, ini tanggungjawab. Keselamatan komuniti keseluruhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah para penonton semua dapatlah mengambil peranan ini, tidak salah. Jangan risau tentang orang kata menyusahkan, tidak. Sebenarnya kita fikir secara positif. Tujuan kita sampaikan gambar ini kepada pihak berkuasa, setidak-tidaknya kita kena mengingatkan orang yang telah melakukan kesalahan itu bahawa itu salah. Lain kali jangan buat lagi. Secara tidak langsung kita mengambil tindakan yang positif. Sebab saya pernah dengar, orang pernah bagi tahu saya, kalau orang berlaku salah, kalau dapat kita tunjukkan dia dengan baik, kita tunjukkan dia dengan baik. Kalau tidak pun kita bagi tahu dia, ataupun kita setidak-tidaknya kita doakan dia berbuat baik. Yang penting kita ada berbuat sesuatu. So bermula dari diri anda. Menarik. Saya juga kita lihat ni sekarang, sebab saya pun teruja nak raya ni, Datuk. Jadi kita pun nak fikirkan para penonton semua, apa nak buat dalam 2 hari ni. Sebab hari tu, Datuk, dia kata program ni kita nak pergi menganjak pada beberapa hari lagi supaya kita boleh cerita tentang selamat. Tapi kita terfikir, terima kasihlah pihak kita nak nasihatkan orang untuk membuat persiapan. Dan juga persediaan. Betul. Jadi apa yang perlu orang ramai lakukan sebenarnya ialah kita bukan saja bercakap tentang Ops Selamat di jalan raya, tetapi kita juga bercakap tentang Ops Selamat harta benda kita. Betul, Datuk. Jadi apa yang harus orang ramai beri perhatian. Itu sebenarnya yang kita risaukan kan. Okey. Kita bermula daripada rumah dululah, Datuk. Okey. Dalam konteks rumah, apabila kita pergi beraya, kita harap rumah kita ni semua selamat kan. Yang paling penting dalam konteks rumah, kita kena pastikan bahawa rumah kita ni kita panggil target hardening. Maknanya rumah kita ni
kita telah kunci dengan baik. Pintu, pagar, tingkap semua kita dah kunci dengan baik dengan mangga yang berkualiti. Ada orang bagi tahu saya, mangga macam mana pun kalau penjenayah nak masuk dia akan masuk. Betul. Betul Datuk. Ayat tu memang betul. Penjenayah kalau nak masuk, kita buat macam mana pun dia ada cara untuk masuk. Tetapi harus ingat, kalau kita menggunakan peralatan yang berkualiti, canggih, kekuatan, target hardening kan, security yang secure semua bagus, dia mengambil masa yang lebih lama untuk penjenayah nak masuk. Jadi secara tidak langsung penjenayah akan fikir dua kali kalau betul-betul nak masuk, kecuali dah terpaksa. Jadi apa yang kita nak perlukan ialah sekarang, pastikan rumah kita ni kita dah kunci mangga dah betul, dah selamat dengan elok, dengan baik. Itu yang penting. Kemudian kita kena fikir, kalau boleh jangan kita ada tanda-tanda yang mengatakan bahawa kita tiada di rumah. Contohnya, kita pesan dulu ada surat khabar, tapi sekarang pun masih juga ada surat khabar. Ada. So hentikan order kita punya pembelian surat khabar, ataupun kita punya beli roti ke. Dan sekarang kita banyak Grab food, atau bukan Grab food kita nak makan masa tu. Kita order barang-barang yang mana dia akan sampai pada mana tahu masa kita tak ada kat rumah. So benda tu dah tertinggal kat luar rumah. Orang akan tahu tak habis, ni tak ada kat rumah lah. Jadi kita kena fikir macam tu. Maknanya kalau boleh dalam beberapa hari ni jangan buat tempahan. Kalau nak buat tempahan tu bagi tahu dia hantar selepas kita raya. Sebab kita tak nak tinggalkan tanda-tanda bagi tahu bahawa kita tiada di rumah. Itu dia punya cerita. Bagi yang tinggal dekat rumah-rumah teres semua, kalau boleh kita kena nyalakan lampu. Pastikan rumah kita ni terang. Orang nampak. Nyalakan lampu. Lampu spotlight ke semua lampu. Tapi harus ingat dalam kita nyalakan lampu ni, kalau boleh kita pasang timer. Mengapa? Sebab penjenayah dia bijak. Malam lampu terbuka, siang pun lampu terbuka. Elektrik bagus sangat, banyak sangat ke orang ni. Maknanya dia dah baca bahawa siang tak ada orang off, tak ada orang padamkan lampu. Maknanya tak ada orang lah tu. So jadi kalau boleh kita pasang timer, setidak-tidak siang lampu tu padam, malam lampu tu nyala. Itu dia orang ada strategi, kita pun ada strategi. Jadi kita kena pandai. Selain daripada itu, kita cubalah yang paling penting sebagaimana kita tentang keselamatan komuniti ni, Datuk. Penjenayah akan elak kawasan-kawasan yang mana komuniti dia sangat bersatu dan bersama. Itu memang betul. Penjenayah akan cari kawasan-kawasan yang tidak terurus. Contoh yang tidak terurus macam kawasan tu tak ada gotong royong, kebersihan kawasan tu tidak terjaga, memang nampaklah tak terurus. So penjenayah dah tahu ini sifat kejiranan. Semangat kejiranan ni kurang. Tapi kawasan tu terurus, jaga dengan baik, then itu kita tahu bahawa ini semangat kejiranan sini tinggi. So penjenayah selalu akan elak lah. Jadi balik kepada semangat kejiranan ni, kalau kita ada jiran yang boleh dipercayai, kita bagi tahu jiran kita. Kita tiada dekat rumah, minta dia tolong tengok-tengokkan jiran-jiran yang kita percaya. Kan? Ataupun setidak-tidaknya kita buat lampu suis kat luar. So setidak-tidaknya dia boleh datang rumah kita, dia tak masuk rumah pun, kat luar tu dia tolong padamkan lampu, malam dia tolong onkan lampu balik. Jiran boleh tolong kita, tak ada masalah. Kan orang memberi kita merasa. So nanti kita habis raya, nanti kita balik, kita bagi buah tangan. Kita bukan cerita pasal rasuah. Rasuah ialah kita cerita pasal niat yang tak betul. Tapi ini sebagai semangat kejiranan. Kan kita menghargai kan sama-sama kan dengan jiran. Itulah semangat kejiranan satu. Satu lagi, kalau boleh para penonton semua, kita salurkan maklumat balik kampung kepada pihak polis. Itu sangat penting. Kita boleh dapatkan borang maklumat melalui laman web PDRM, www.rmp.gov.my. Just type PDRM, laman rasmi PDRM, kita boleh download borang tersebut, ataupun pergi ke mana-mana balai polis, kita isi borang, kita nyatakan kat sana, ataupun kita boleh melalui konteks kita panggil VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Kejap lagi kita cerita VSP ni. Sekarang kita nak cerita mengapa nak lapor kepada pihak polis. Sebab orang kata kita lapor pada pihak polis, nanti apa pula polis nak sampaikan maklumat, jual maklumat. Terus terang tuan-tuan dan puan-puan, pada penonton yang setia, sekian lama sejarah kita mengadakan program balik kampung ni, tiap kali boleh dikatakan kita bersyukur 100% rumah yang telah dilaporkan kepada kita pihak polis selamat. Mengapa mereka selamat? Kerana mudah saja. Apabila polis menerima maklumat-maklumat yang tentang bahawa rumah ni tiada penghuni, balik ke rumah, balik kampung, jadi apa yang polis buat ialah kita akan mengatur rondaan MPV dan URV kita, Mobile Patrol Vehicle, dengan kita punya unit rondaan bermotosikal. Kita akan kerapkan rondaan secara bersepadu kat kawasan-kawasan tersebut secara bersistematik. Sebab kita dah tahu kawasan ni rumah kita dapat mencatur, membuat
pergerakan, strategic planning kita katakan. Itulah sebabnya kita dapat laksanakan. Dan satu lagi, sejak operasi itu dilaksanakan, Tuan, ya, apakah Tuan melihat dari segi jumlah berlakunya pecah rumah dan sebagainya berkurangan? Berkurangan pun betul, Datuk. Tapi yang paling penting, kita dapat feedback. Sebab kita akan trace balik, kita akan maklum balik bagaimana rumah kamu. So didapati bahawa rumah-rumah yang telah dilaporkannya bersyukur, selamat. Yes. Jadi kita kerjasama. Kerjasama. Tak ada kata nak cerita jual maklumat, tak adalah. Kita polis banyak maklumat. Kalau kita nak jual, dah lama kita dah jual lah. Tapi tidak, bukan macam tu. Even maklumat yang lebih penting, maklumat tentang keselamatan negara pun kita ada. Tapi kita tidak menjual maklumat-maklumat tersebut. Jadi percayalah. Percaya kepada pihak yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Jangan risau. Sekarang kita cerita kepada VSP. VSP ni, dia adalah satu aplikasi dalam telefon. Kita pergi ke kita punya Play Store, apps kita. Kita cari apps dia panggil Volunteer Smartphone Patrol. Kita tap saja VSP. So kita download, kita download VSP ni, secara tidak langsung kita boleh daftar. Daftar dia mudah saja. Kita daftar bagi nama kita, nama samaran, nama glamour kita pun tak ada masalah. Kita daftar, dan daftar dia sekali daftar, kemudian perkhidmatan dia kita boleh berhubung dengan pihak polis pada bila-bila masa. Yang menariknya, melalui VSP ni, dia memang ada program balik kampung. So kita boleh klik balik kampung, kita letak nama kita, alamat kita dan alamat, dan tempoh masa kita tiada. So secara tidak langsung polis akan mengaturkan rondakan itu. Ronda itu pertama. Dan satu lagi ialah apabila kita mengesan penjenayah. Contohnya kita nampak orang yang mencurigakan di waktu malam. Kita kalau dapat ambil gambar, kita ambil gambar lah. Tapi kalau tak dapat ambil gambar pun tak apa. Kita boleh SMS kepada pihak polis melalui VSP. So apabila polis terima berita ni, polis akan hantar pihak peronda untuk pergi ke kawasan tersebut untuk melihat kejadian, menyiasat kejadian. So itulah bagusnya VSP. Dan sangat bagusnya VSP ialah kita boleh menghantar gambar. Apa yang berlaku. Yes, kita sempat ambil gambar, kita sempat ambil video, kita boleh hantar melalui VSP kepada pihak polis. So bila pihak polis menerima berita ni, maklumat ni, dan kita akan mengatur tindakan kita. So itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, cuba kalau sekarang ada tengah menonton kami ni, kita tengah ada buka telefon ni, pergi ke aplikasi, cuba download sekarang. Download, kita panggil VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Download saja, kemudian daftarlah, ringkas, cukup ringkas. Dan secara tidak langsung kita mengambil, orang kata apa, langkah pertama untuk bersama-sama memastikan keselamatan komuniti ini berjaya. Okey, selain daripada itu, satu lagi aspek yang mungkin Tuan perlu terangkan tentang persediaan kepada kenderaan juga. Kadang-kadang itu pun ada pihak yang tak memberi perhatian yang serius. Apa yang perlu mereka lakukan? Betul. Okey, cerita pasal kenderaan ni, kita pergi, tak apa. Kita cerita dulu pemandu boleh, Datuk? Sebab orang yang memandu ni, sebab saya nak gelak ni, Datuk, bila Datuk ingatkan saya ni. Sebab terutamanya kita ni, kita simpan lesen dekat dompet. Tiap-tiap kali kita keluarkan dompet, nak keluarkan wang, tapi kita jarang sekali keluarkan lesen kecuali ada pemeriksaan. Lepas tu kadang-kadang kita lupa tamat tempoh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cuba keluarkan lesen sekarang. Cek sekarang. Sebab besok lusa boleh sempat lagi pergi renew. Lepas tu begitu juga dengan lesen kenderaan. Lesen kenderaan road tax kita panggil. Mengapa ini penting? Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Besok lusa kita tak tahu. Jadi setidak-tidaknya lesen kita sah, masih hidup, kita punya lesen kenderaan pun masih hidup. Setidaknya kalau apa sesuatu berlaku, kita ada insurans yang akan cover. Jadi kita tidak disu sampai kita bankruptcy ke. Itu adalah setidak-tidak. Kita tidak minta, tapi setidaknya kita jaga. Balik kepada diri kita ni. Pertama sekali, kalau boleh dalam 2 hari ni kita cuba rehatkan minda kita, rehatkan badan kita, supaya kita rehatkan badan, supaya kita ready untuk memandu perjalanan jauh. Sebagaimana Datuk cerita tadi, kenderaan bertambah, kesesakan juga bertambah. Jadi kesabaran kita kenalah bertambah juga. Kereta bertambah, kesesakan bertambah, semangat pun bertambah, kesabaran pun bertambah. Itulah sepatutnya. Jadi pastikan kita sihat dan kita bersedia untuk memandu jarak jauh. Itu satu. Nombor 2, kita rancang perjalanan kita. Supaya mereka yang selesa memandu waktu malam, mereka boleh memulakan pemanduan pada waktu malam. Mereka yang tak biasa pandu malam, jangan pandu malam. Kita bergerak waktu siang pun tak apa. Kita just kita kata menikmati perjalanan tersebut, tak payah nak tergesa-gesa. Balik kepada kenderaan sekarang. Untuk kenderaan ni, minta tolong. Kita
kita kata alat. Kenderaan ni alat. Alat yang kita gunakan untuk sampai ke destinasi sekarang ialah kenderaan. Jadi pastikan alat tu baik. Alat tu dalam keadaan baik untuk dia boleh memastikan kita juga selamat. Sebab ramai pemandu tidak arif tentang mechanical kereta. Betul. Saya pun tidak arif sebenarnya. Mengaku saya pun tidak pandai. Tapi setidak-tidaknya kita jaga dia punya maintenance dia. So hantar kita servis dalam 2-3 hari ni, sempat pergi hantar servis, pastikan semua dalam keadaan baik. Terutamanya tayar. Ramai orang ingat tak apalah tayar. Tak apa kita boleh pakai lagi. Jangan. Sebab antara kereta dengan jalan raya, tayarlah penghubung dia. So pastikan tayar tu pun dalam keadaan baik. Jangan ingat tayar tu tak nampak hitam, gelap, tak nampak tak apa. Tidak. Penghubung antara kereta dengan jalan raya. So pastikan dia baik. Itu even the pressure dia. Okey, sekarang satu lagi ialah kita punya windscreen tu. Kadang-kadang ada crack kan? Jadi kita kata tak apalah, lepas raya lah kita tolong tuan-tuan dan puan-puan, jangan begitu. Kalau sempat cepatlah pergi tukar. Kerana dalam perjalanan kita tak tahu crack tu pecah ke, nanti kita tersangkut tengah jalan nak cari kedai tak buka. Lepas tu menyusahkan pula orang betul. lain pula ya. Tersadar. So jangan macam tu. Jadi benda-benda kecil-kecil macam ni, apa yang kita boleh buat, kita buatlah. Lepas tu kalau kita ada anak dan kecil dalam kereta, kita sediakan permainan dan terutamanya susu. Pastikan cukup. Air panas ada, susu ada. Jangan sampai tengah jalan, susu ada, air panas tak ada. Apa benda-benda ni kita sediakan. Lepas tu anak-anak kecil kita tahu ada dalam kereta, kita sediakan sedikit anak permainan supaya mereka tidak mengganggu pemanduan kita. Adalah benda untuk dia main, ada game ke. Itu perancangan kita. Kita lebih tahu tentang anak kita. So tahulah macam mana kita nak boleh pastikan mereka beraktiviti dan memandu. Dan paling bagus kalau boleh masa memandu ni kan, anak-anak kecil kat tepi kita ni, kita mendidik mereka tentang keselamatan jalan raya. Bagi contoh, kita memandu dengan baik, tiba-tiba kan kereta potong kita dari ke tepi dengan cara bahaya ke. Kita relax. Okey anak, tengok kereta tu tidak mematuhi jalan raya, peraturan jalan raya tu. Tak suruh dia tengok speed limit 110. Tengok abah pun 110. Maknanya dia dah melebihi kita. Tengok abah kita maintain, kita jaga, kita patuhi peraturan sebab kita nak selamat. Dia tu mungkin dia ada kecemasan, kita biarkan. Secara tidak langsung kita sudah didik anak kita tentang keselamatan jalan daripada pemanduan kita. Kadang-kadang penggunaan handphone masih lagi berlaku semasa memandu tu, tuan. Itu pun salah satu punca yang mencabar, Datuk. Sangat. Sebab bila memandu, kita hendak kita tumpukan perhatian terhadap pemanduan. Kalau kita ambil handphone, kita nak memandu sekali, perhatian kita sudah berbahagi. Kita nak kalau boleh 100% terhadap pemanduan. Sekarang bila ada handphone, dia bukan 50%, Datuk. Sebenarnya lebih daripada 50%. Kerana kita nak baca, kita nak faham. Ya, betul. So maknanya silap-silap ini 70%, tinggal 30% di atas jalan raya. So bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau begitu, kalau betul-betul kita nak handphone kita sebab dah biasa nak baca semua, begini, kita kerapkan berhenti supaya kita rehat cukup. Sebab dalam perjalanan jauh, jangan kita memandu berterusan lebih daripada 2 jam. Jadi kita pecahkan break, kita berhenti. Setidak-tidaknya dekat arena kita boleh rehat sekejap, kita baca SMS kita. So tidak ganggu pemanduan kita. Sangat penting. Dan satu lagi sebelum pemanduan, sebelum kita bercuti ni, sangat-sangat penting sekarang ialah sekarang zaman era media sosial. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang setia, para penonton bernama yang setia, minta tolonglah. Ada perkara yang kita boleh kongsi dalam media sosial, ada perkara yang kita tidak boleh kongsi. Jangan ingat kita saja. Penonton-penonton bernama yang setia, yang bagus ni, tak ada masalah nak berkongsi. Tetapi jangan lupa, dalam media sosial tu, penjenayah pun ada. Datuk. Penjenayah pun gunakan WhatsApp, penjenayah pun guna Facebook, penjenayah pun ada WeChat, Twitter. Penjenayah tak ada ke? Penjenayah pun ada. Penjenayah lagi hebat. So jangan kita hendak terlalu seronok sangat sampai kita nak wawarkan saya pergi bercuti sekian-sekian tarikh. Saya berada di sini. Ya, betul. Ini minggu depan nak balik kampung. Raya saya nak balik kampung. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Keunikan kita ialah kita nak raya bersama-sama. Tapi raya bersama-sama nak selamat, jangan kita wawarkan dalam media sosial. Kita wawarkan selepas, biar orang jealous. So sebelum dan semasa kita relax dulu. Bertenang. Nanti lepas raya saya wawarkan. Yang pasang kamera tu yang di depan untuk pemandangan di depan dan juga di belakang. Sangat penting. Memang digalakkan ke tu? Memang digalakkan sebab
begini Datuk, apabila kita ada kamera dekat depan dan belakang terutamanya, setidak-tidaknya kita sendiri tahu kita sedang membuat rakaman. So kita setidak-tidaknya kita pun ada psikologi sikit, kita pun nak patuhi peraturan jalan raya. Dan begitu juga apabila kita ada rakaman, kita boleh lihat orang yang melakukan kesalahan, kita nak lapor pun mudah, dan kita melihat penjenayah terutamanya. Kalau ada berlaku jenayah, kita pun boleh bantu dalam siasatan pihak polis. So banyak perkara yang kita boleh lakukan daripada sana. Dan yang satu lagi sebenarnya kita pun boleh jaga keselamatan kita. Sebab kadang-kadang kita tahu bahawa orang mengambil kesempatan. Kadang-kadang dalam pemanduan tu bukan salah kita, tapi dalam kemalangan jari tak ada orang nak mengaku bersalah. Ya, betul. Kalau dia mengaku bersalah pada ketika itu, dia keluar dari kereta, minta maaf lah, minta maaf. Tetapi bila dia pergi buat laporan polis, kawan-kawan polis tak ajar ni kawan-kawan ni yang ajar, jangan mengaku salah, jangan mengaku salah. Tengok, dia telah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. At least dengan kamera tu ada bukti yang betul, ada bukti. Jadi kita pun terjamin, kita pun selesa, kita pun rasa confident. So itu dia tidak menghalang, dia tidak mengganggu. Okay. Sebab dia bukan video yang kita nak tengok wayang. Okey tu, Tuan, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Cepatnya. Masih lagi ada masa sebenarnya untuk kita berkongsi beberapa lagi isu dan juga perkara yang mungkin perlu diwawarkan kepada penonton-penonton kita yang sedang bersama kita ketika ini di Ruang Bicara Bernama TV. Kita berehat buat kali terakhir. Jumpa lagi. Malah kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang ops selamat kesedaran dalam komuniti. Satu persoalan juga Tuan, silakan, yang ingin saya dapatkan pandangan secara ikhlas daripada Tuan lah. Ada juga masyarakat lah, terutamanya orang ramai yang mengatakan bahawa ops selamat ini kadang-kadang hanyalah untuk mencari kesalahan orang, terutamanya pengguna jalan raya selalunya lah. Mungkin persepsi ataupun anggapan seperti ini, Tuan, apakah mereka mungkin tidak tahu pengorbanan yang terpaksa dilakukan oleh semua pihak berkuasa yang terlibat dan sebagainya. Mungkin Tuan boleh perjelaskan dan juga memberi pandangan dan juga nasihat kepada pengguna jalan raya ini. Baik. Terima kasihlah Datuk. Soalan cepu emas ni bagi peluang untuk kami jelaskan. Memang ini soalan-soalan yang selalu kerap orang nak tahu kan. Okey, begini mudah saja. Kalau kita lihat tujuan saman, orang kata tujuan saman ni ialah memanglah mencari, nak menghukum. Tidak sebenarnya. Apabila kita memberi saman, kita nak memberitahu nombor satu, kamu telah melakukan kesalahan. So kamu bayar denda, jadi kita terasa, alamak kita ada denda ni, tak berbaloi lah. Baik, duit ni saya gunakan untuk benda-benda lain yang lebih berfaedah daripada saya nak bayar. Itu pertama, kesedaran pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ada kesedaran pertama tu, setidak-tidaknya kita bagi tahu, lain kali saya tak nak lagi lah, takkan saya nak pergi kena saman lagi. So kita akan elakkan diri kita untuk saman, dan setidak-tidaknya kita akan elak untuk melakukan kesalahan, dan secara tidak langsung kita akan mematuhi peraturan lalu lintas. Mudah sih. Kalau tak nak kena saman, patuhi peraturan lalu lintas. Mana ada orang berhenti di lampu isyarat merah ketika lampu merah itu kena saman? Tak ada. Tapi lampu merah tak berhenti, itu kena saman. Sebab tak patuhi peraturan. Jadi patuhi peraturan tersebut, kita selamat, pengguna lain pun selamat. Sebab kita kena fikir bukan untuk diri kita saja. Jadi ops selamat ni bukan nak cari salah orang. Itulah sebab dalam konteks ops selamat kali ni, kita masukkan rumah selamat. So dia selamat dalam destinasi, supaya dia balik pun selamat. Jadi sama-sama lebih holistik, sama-sama dapat menikmati perayaan ini dengan baik, dengan gembira, suasana riang gembira. So itulah semangat yang kita nak sampaikan. Jadi bukan hendak mencari salah. Dan yang paling penting kita kena lihat, satu lagi usaha trafik kali ini bukan saja usaha untuk menyaman. Sebenarnya usaha trafik ialah untuk memastikan, pertama, orang mematuhi peraturan jalan lalu lintas. Biasa kita tampilkan kehadiran polis-polis. Dan nombor dua yang paling penting ialah pihak trafik juga berusaha untuk menyuraikan keadaan lalu lintas yang sesak. Jadi macam mana dia nak suraikan? Banyak cara. Kita kena faham, kadang-kadang apabila kita sampai ke bottleneck, kan? Jadi kenderaan akan sesak. Jadi pihak polis sekarang dia akan mengambil tindakan yang lebih bagus kali ini. Maknanya sebelum sampai ke bottleneck, kita dah pecahkan mereka. Maknanya kita dah alihkan mereka ke laluan-laluan yang lain. So kita patuhi peraturan tersebut. Kita tak perlu marah, kerana kalau kita ikut saja laluan yang sama, kita akan sampai ke bottleneck, kita pun akan sesak. Kita lagi rasa stres,
So itu yang dikata kepala air. Ya betul. So kita patah ke patuhi aliran trafik yang lain. So setidak-tidaknya sama-sama kita dapat lebih selesa di atas jalan raya. Dan satu lagi yang paling penting apabila kita sebut kata bahawa Ops Selamat ni bukan nak mencari salah, kita pergi kepada tindakan pihak trafik pada ketika musim perayaan terutamanya masa Ops Selamat. Pada masa Ops Selamat sebenarnya, kalau polis nak buat nak kuatkuasakan peraturan lalu lintas, kita boleh terus hentikan kereta dan kita saman kereta tersebut dekat sana. Tapi kita tak buat macam tu kerana kita tahu kalau kita berhentikan kereta dekat sana untuk keluarkan saman tak patuhi peraturan lalu lintas, orang lain akan tengok, semua akan lagi sesak. Sini kita kuatkuasakan undang-undang, laluan bertentangan pun sesak. Betul. Ya, jadi kita tak nak kejadian begitu. Itulah sebab trafik sebenarnya dah banyak mereka mengurangkan penguatkuasaan, mereka lebih kepada menyuraikan aliran trafik. So terima kasih petugas-petugas trafik. Jasa kamu amat dihargai. Cuti mereka semua dah dibekukan. Berapa jumlah keseluruhan yang terlibat dalam setiap kali ops seperti Ops Selamat ini dijalankan? Kalau kita lihat dari segi penguatkuasaan trafik lah, semualah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, jabatan-jabatan lain yang juga terlibat, Peronda, MPV, URB dan juga pihak-pihak menyiasat dekat balai tak boleh tutup. Walaupun raya tak raya, balai tetap berfungsi. Setidaknya rata-rata kalau kita pejam mata lah nak sebut dengan Datuk, tidak kurang daripada 50,000. Wow. Ya, ini yang bergerak aktif. Yang tak bergerak aktif maksudnya yang mana dia membuat tindakan-tindakan sokongan. Contohnya logistik, persiapan logistik semua. Ini semua belakang tabir. Kita tak nampak. Jadi terima kasih juga petugas-petugas di belakang tabir. Kita nak terima kasih juga Datuk kepada agensi yang membantu kita sebenarnya. Ya, Bomba dan Penyelamat, JPJ, semua mereka membantu. Banyak agensi-agensi sebenarnya mereka telah ditempatkan di kawasan-kawasan yang strategik untuk membantu sekiranya berlaku kemalangan, mereka jadi first responder yang paling cepat, mereka dapat sampai dalam masa yang singkat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi itulah sebab semangat yang kita nak buat ni, semua agensi ni bergabung ni, kita nak supaya pengguna-pengguna jalan raya pun rasa. Jadi pada kali ni, bukan saja kali ni, kita usahakanlah patuhi peraturan lalu lintas, patuhi peraturan-peraturan yang ada sedia ada, sebab ini untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain, kebaikan generasi kita. Apakah saya juga nak tanya satu persoalan juga, sejak daripada Ops Pacak, lepas tu dia dikenali sebagai Ops Sikap dan sekarang ini Ops Selamat. Betul. Apakah pihak PDRM sendiri dan juga pihak jabatan-jabatan penguatkuasa yang lain juga sebenarnya sentiasa melihat kepada situasi terkini dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Tepat sekali Datuk. Memang kita kena sama dengan peredaran masa. Yes, kita tidak mahu ketinggalan. Apabila kita pergi kepada zaman teknologi, so kita kena menggunakan teknologi. Sebagai contoh, kali ini sebenarnya pihak polis juga menggunakan, kita ada unit drone. Kita ada unit udara. Semua telah digerakkan. Itulah sebab saya cakap bila kita kata berapa ramai polis yang terlibat, terlalu ramai. Ini ialah bergerak aktif, dan yang tidak bergerak aktif kita tak cerita. Okey, kita cerita sekarang kita menggunakan unit drone untuk melihat kesesakan dan sebenarnya untuk penguatkuasaan. Jadi patuhilah peraturan jalan raya supaya kita tidak terlibat dengan kemalangan. Nombor satu, kita tidak melakukan kesalahan dan nanti saman sampai kepada kita. Okey. Tinggal lebih kurang 3 minit lagi. Aduh, cepatnya masa berlalu. Jadi saya beri ruang dan juga peluang kepada Tuan lah. Barangkali ada suruhan yang ingin Tuan sampaikan. Memang ada. Silakan. Sebab tadi kita dah cerita persiapan kita semasa perayaan. Lepas tu masa perayaan, masa memandu ni apa yang kita perlu buat. Kita patuhi peraturan lalu lintas. Kemudian selepas perayaan pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada penonton yang sedia, selepas perayaan ni kita kena ingat, apabila persiapan kita dah bagus, usaha kita dalam semasa perayaan pun bagus, jadi post dia, selepas dia pun kena bagus. Maksudnya amalan-amalan baik yang kita buat persiapan, amalan-amalan yang baik semasa merayakan dengan gembira, dan amalan-amalan selepas perayaan kita kekalkan. Sebab itu adalah amalan-amalan yang baik. Patuhi peraturan lalu lintas, jaga keselamatan diri, jaga keselamatan orang lain, jaga keselamatan rumah kita, jaga keselamatan rumah orang lain. Sama-sama kita dalam satu komuniti, selamat semua. Wow. So itulah sebabnya sangat-sangat penting. Jadi amalan tersebut kita teruskan daripada sekarang sampailah selepas. Jadi akhir sekali. Ada lagi masa? Ada. 1-2 minit lagi boleh. Okay. Baik. Begini tu. Okey, sekejap saya nak fikir balik ayat tu. Okey. Potong kain gunakan gunting. Hendak membuat topi gergasi. Wow. Ops Selamat sangat penting.
Rumah selamat sampai ke destinasi. Ya, cantik. Tapi saya pun ada pantun. Silakan, Datuk. Yang paling penting kita nak sampaikan mesej keselamatan, Datuk. Tuan nanti balik ke mana? Saya balik ke Johor. Okey. Pantun saya bunyinya begini. Ya, Datuk. PDRM dan Bernama TV macam saudara. Wow. Berita dan laporan dikongsi bersama. Ya. Terima kasih bersama kami di Ruang Bicara. Moga kerjasama ini kekal lama. Terbaik. Terima kasih, Datuk. Saya bagi peluang di penghujung ini. Barangkali Tuan Fu juga ingin menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Cina. Silakan. Terima kasih, Datuk. Ya. Terima kasih kami memberi peluang. Terima kasih Bernama. Ya. Menghargai semangat masyarakat majmuk dalam negara kita. Ya, sama-samalah kita nak mencapai satu matlamat di mana perpaduan kita, ya, semangat kita, patriotik kita demi satu objektif, iaitu negara yang sejahtera dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Jadi dalam peluang kita meraihkan bersama-sama pelbagai kaum, bersama kita raihkan Tahun Baru Cina ini dengan begitu orang kata begitu akrab kita, dengan semangat yang positif, supaya sama-sama kita meneruskan semangat yang baik, semangat yang positif untuk mencapai matlamat negara yang majmuk dalam konteks yang selamat dan sejahtera, dan keharmonian dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Ya, so sama-samalah kita menikmati dan kita dengan bangga je menamakan diri kita sebagai masyarakat Malaysia yang majmuk, bahagia, harmoni, sejahtera. Yes, di penghujung ini juga, Tuan, apakah secara peribadi Tuan merasakan bila kita sentuh tentang semangat perpaduan, bila kita bercakap tentang semangat harmoni itu, apakah Tuan merasa bangga sebenarnya menjadi seorang rakyat Malaysia? Sangat bangga, Datuk. Itulah sebab macam kami dari Johor ni, terus terang, Datuk, dulu kalau nak masuk polis, ramai kawan-kawan, jomlah kita pergi ke Singapura. Sebab dekat sana gaji lebih tinggi. Ya, betul. Tidak. Biar di sini negara kita sendiri, Datuk. So kita puas hati. Sebab negara kita sendiri berbakti, walaupun bakti sedikit pun, tapi dapat kita rasai kita sudah ada memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi kalau setiap seorang memberi semangat dan sumbangan yang sedikit kepada negara, sedikit-sedikit itu akan menjadi satu sumbangan yang besar. Dia akan menjadi kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia yang bersepadu, yang bersepadu, bersemangat, berharmoni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Superintendent Foo Check Sing kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Walaupun dah lama kita tak bertemu bersama di Ruang Bicara ini, tapi saya percaya insya-Allah dalam masa yang terdekat ini mudah-mudahan Tuan Superintendent akan bersama kami lagi di Ruang Bicara ini, dan banyak sebenarnya telah pun disampaikan oleh Tuan Superintendent kita. Jadi kita harap apa yang disebut itu akan menjadi satu nasihat yang cukup berguna kepada anda semua, terutamanya ketika kita menyambut sambutan Tahun Baru Cina ini. Ya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you.